Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته. Dan rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanannya Allah dan yang menunjuk kepada keesaannya Allah, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan dengan segala mukjizat yang mengalahi kerana mengkuatkan risalatnya, risalat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkan penunjuknya, penunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani. Hingga pada kata dianya dalam khutbah kita lagi, kita baru selesai bahas dua rakaat yang pertama basmalah dan hamdalah. Maka malam ni kita masuk
selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dah. Kenapakah dimulakan dengan basmalah hamdalah, tidak dimulakan dengan wassalatu wassalamu ala Rasulillah? Ini kerana haqqullah muqaddamu ala haqqil makhluk. Hak Allah Ta'ala tu didahulukan di atas hak makhluk. Walau benarlah selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga zikrullah, tetapi dia bukan zikrun mahdun, bukan zikir semata-mata. Bahkan ada makna doa di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiap-tiap doa tu pasti zikir, tapi tiap-tiap zikir tu belum tentu doa. Baik, kata dia malaninya wassalatu wassalamu, dan rahmat dan sejahtera. Ini dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan, ay bi makna doa. Gitu. Artinya wassalatu wassalamu, dan rahmat dan sejahtera tu dengan makna Allahumma salli wa sallim. Gitu nah. Ya Allah Tuhan, turunkan rahmatmu dan sejahteramu. Gitu. Tu. Dia panggil pada lafaznya khabar, cerita, tapi pada maknanya ialah doa. Macam kalau kita kecek bahasa kita ni, bila tu Imam kata mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah di dalam iman dan Islam. Pakat senyap berapak bibi mulut. Tak faham gapo nak kata ni. Dia kata mana ada tu Imam doa, tak ada Allahumma Rabbana bu. Dia kira Allahumma Rabbana baru doa. Padahal tu Imam duk kecek tu doa tu. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam iman dan Islam. Orang hak faham pun kata amin. Kayak gitu. Sebab mana dia doa. Walaupun tu imam tak kata ya Allah Tuhanku, matikanlah kami sekalian ni di dalam iman dan Islam. Tu imam tak kata itu. Tu imam kata mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam iman dan Islam. Amin. Amin ya. Semula-semula gitulah. Baru orang panggil kita faham bahasa. Gitu. Baru orang panggil kita tu reti bahasa. Kalau tu imam kata mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dalam iman dan Islam, senyap tak kata berapa, mana kita orang tak reti bahasa. Ada gitu. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah dalam syurga firdausnya. Amin. Gitu. Baru orang kata kita reti bahasa. Kalau pakat senyap tak kata berapa, orang panggil kita tak reti bahasa. Tak reti bahasa, nak tak faham bahasa lah. Tu makna gitu. Ya tu bukan doa tu. Iya, pada lafaz tu khabar, tapi pada maknanya ialah doa. Jadi mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah dalam syurga firdausnya. Artinya maknanya apa? Ya Allah Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga firdaus Engkau. Itu makna gitu. Itu sama ni. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat. Ini orang panggil terjemuh serta tafsir makna. Selawat daripada Allah Ta'ala dengan makna rahmat, artinya kurniaan Allah disertakan dengan diangkat peringkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil tu pemberian Allah makrunatun bi ta'zimillah. Itu disertakan dengan membesar mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna rahmat. Kalau rahmat Allah untuk kita dengan makna pemberian Allah untuk kita disertakan dengan keampunan dosa. Gitu. Jadi rahmat, nikmat itu perkataan yang muradif. Muradif ni artinya muttahidan fil makna, mukhtalifan fil lafzi. Bersatu pada makna tetapi berlainan pada sebutannya.
rahmat, nikmat, sebut lain-lain tapi maknanya sama saja. Artinya apa? Tuhan bui pemberian dia diserta dengan ampun dosa. Pas Nabi Muhammad SAW ni cerak-cerak dah diampun dosa. Karena satu-satunya Nabi yang maksumnya diwarta di dalam kitab suci Al-Quranil Karim, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi lain tu maksum juga tapi tidak diwarta kayak gitu. Nabi kita tu maksum, dia tu diwarta. Mana? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Itu ayat warta kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu tak ada dosa, dipelihara oleh Allah Taala daripada mengerjakan dosa. Imma ketika mana kecil halus, ataupun setelah mana terima wahyu ditabal menjadi rasul lepas umur 40. Kayak gitu. Itu tak ada dosa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut apa makna rahmat Allah minta turun atas Nabi Muhammad? Artinya minta Allah Ta'ala bui pemberian Allah kepada Nabi Muhammad serta diangkat peringkat. Peringkat mana Nabi Muhammad kita minta Allah Ta'ala angkat? Iaitu peringkat hak paling tinggi sekali sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, asa ayyab'athaka rabbuka maqaban mahmuda. Nah, asa tu asalnya litaraji, mudah-mudahan, tapi kalau datang daripada pihak Allah litahaqqukil waqi' dia panggil. Nak menyatakan cerak-cerak pasti-pasti berlaku. Mana asa ayyab'athaka rabbuka, nah pasti bahawa membangkitlah oleh Tuhan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikau pada maqam yang terpuji. Itu maksud gitu. Jadi di sisi Allah Taala akhirat kelak ada satu pangkat yang paling tinggi di kalangan makhluknya. Maka tak tercapai sekalian makhluk melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Iaitu dipanggil maqam mahmudah, maqam yang terpuji. Sekalian para nabi tu nak pada tempat tersebut. Tapi tak dapat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak minta dengan Allah Ta'ala supaya engkau dapat pada makam tersebut? Walau pasti dapat, tapi sebagai ta'abud, beribadat pada Allah, doa. Nah, doa tu ibadat, bukan minta sebab Tuhan tak tahu. Pasti-pasti dah Tuhan tu akan bangkit Nabi Muhammad pada makam yang terpuji. Tapi minta tu izhar sifatil ubudiyah, menzahirkan sifat kehambaan. Nabi kata pun bila dengar orang azan, maka mu jawab azan. Tu. Maka sebab tu kena azan. Nah. Atau qomat. Nah, kena azan, kena qomat. Sebab kalau tak ada orang azan, tak ada orang qomat, lagu mana nak jawab azan, nak jawab qomat? Dekat sini. Tu okey duk saya saja. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah. Syahadu an la ilaha illallah. Siapa azan? Tahu jin mana azan, kita jawab gila. Mesti kena ada orang azan. Sebab tu azan dengan jawab azan tu orang panggil ta'awun dah alal birri wat taqwa. Kayak gitu. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Mana? Demo tolong azan, kita tolong jawab. Kalau demo tak tolong azan, lagu mana kita nak jawab? Kayak gitu. Jadi orang azan, kita jawab azan. Nabi kata mu jawab azan. Lepas daripada azan, selawat ke atas aku sekali. Kemudian doa dengan doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Itu. Jangan duk tinggal lah. Nah, itu sebagai kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Tu makna peringkat hak paling tinggi sekali tu. Nah, sesuai dengan hadis yang disebut dalam Dalailun Nubuwah, Tuhan kata dalam hadis kursi ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqtud dunya wa ahlaha li'arifahum maqamaka wa manzilataka indi. Aku jadikan bumi dan penduduk bumi ni
supaya kenal mereka itu akan pangkat kedudukan engkau di sisi aku. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ahlaha. Kalau tidak kerana hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak aku buat bumi dan penduduk bumi. Itu. Jadi sebab tu kita ni dijadi hikmatnya kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Itulah maksudnya wa minhu khuliqal asya. Dan dari kerana nur Muhammad tadi itulah cahaya hidayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah dijadikan segala sesuatu. Itu. Bukan daripada nur Muhammad min lil ma'khudh, ambil nur Muhammad buat lembu, buat kubah, buat ayam, bukan itu. Banyak orang duk faham lagu tu. Ambil nur Muhammad buat langit, buat bumi, buat setan. Bukan makna gitu. Patu anyi babi pun nur Muhammad tiklah. Tak kena tu. Jin daripada api, malaikat daripada nur cahaya. Kita daripada saripati tanah, kayak gitu. Daripada tu ada lah, tapi tu ada daripada saripati tanah. Gitu. Jadi bukan daripada nur Muhammad tu ambil cobek. Jadi juzuk-juzuk. Bukan makna gitu dah. Hak tu nak jadi kepala sapoh pula dah tu. Tu. Mana min situ min li ta'lilil hikmah dia panggil. Dari kerana cahaya Muhammad tadi. Cahaya Muhammad tu nama dia Nur Muhammad. Bukan Nur Muhammad tu cahaya supaya cahaya lapu tu dah. Dipernamakan makhluk yang pertama tu Nur Muhammad. Kayak gitu. Bukan nur muqabalah bagi zulmah, bagi gelap tu bukan. Kan cahaya lawannya gelap. Tapi cahaya sini ismun lil musamma, nama bagi sesuatu yang dipernama. Bukan diri yang dipernama tu cahaya supaya lapu tu bukan. Itu. Macam kita buh nama anak kita lah, Nur Syamsiah ke, cahaya matahari buh nama anak. Bukan anak tu macam di matahari sebutir lah rumah tu bukan. Nama bagi anak kita tu Nur Syamsiah, cahaya matahari. Dengar khabar ada cahaya matahari rumah demo dah tu ni. Bukan cahaya matahari tu bini kita beranak cahaya matahari tu bek kat perut ya bukan. Nama anak kita tu letak nama Nur Syamsiah. Gitu. Bukan anak kita tu cahaya matahari bukan. Sama lah. Ni bagi hak nak pegang dengan awal makhluk tu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Jadi kalau nak pegang hak lain tu silalah, kerana tu bukan perkara yang usul di dalam aqaidil iman, bukan usulul aqaid. Dia panggil furu'ul aqaid, cabang-cabang di dalam pegangan yang mana berkhilaf ulama tu banyak. Dan tidak sikit ulama juga yang berpegang awal makhluk Allah ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai juga yang berpegang dengan arash, qalam, air, luh mahfuz dan sebagainya. Maka khilaf tetap khilaf, kita tak boleh nak maksa benda khilaf tu jadi ijma', tak boleh. Cuma hak mana duk pegang Nur Muhammad dengan cara tak betul tu kita kena perbetul lah. Tu sebab ada hak tak betul pun ada. Mana? Dia kata Nur Muhammad tu koding seperti Nur Allah. Pasalnya dia ambil kaedah puak falasifah al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda satu tu tak akan terbit daripada dia melainkan satu juga. Allah tu satu, terpancar daripada Allah tu satu juga. Apanya? Nur Muhammad. Allah tu koding, maka Muhammad pun koding, Nur Muhammad pun koding. Maka dia ambil pula Muhammad Nur ni jadi lembu, kubah, manusia. Jadi kita ni Nur Muhammad. Nur Muhammad Nur Allah. Nur Allah qadim, Nur Muhammad qadim. Maka kita ni ialah Allah, kita juga ialah Muhammad. Tu jadi lagu tu. Jadi sihat tu kan? Hak sesak. Hak menata sesak tu. Ada gitu. Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad. Muhammad tak ada kemaluan. Tu biar tahu pucuk mana jadi sesak tu. Ya rekod dia hadis maudhu', hadis palsu mana pun. Konon-kononnya Nabi buka atas belakang Sayyidina Ali hari pembuka kota Mekah. Sayyidina Ali kita celah kaki Nabi tak ada kemaluan. Allah jahatnya.
Uduh perangai Sayyidina Ali kalau lagu tu. Nampak tak nak hina sahabat tu. Nah. Tu orang panggil hadis maudhu' tu reka batiniyah Ismailiyah batiniyah tu. Nah. Tu. Kita kalau bapak kita rukah atas belakang kita nak bagi lapu, ada kita nak kita. Kemaluan bapak kita bersama mana ada? Ada nak mengita. Oi, jaga adab weh. Nah. Tu kita kalau boleh tutup nah pula kain abah kita selok. Kayak gitu. Tak usah tengok aurat. Boleh dia kata Sayyidina Ali kita tengok. Oh, tak ada kemaluan Nabi Muhammad. Jahat tu. Automatik menghina Sayyidina Ali. Tak ada akhlak Sayyidina Ali. Dia kita kemaluan Nabi. Kayak gitu. Kalau kita budak-budak nakal tu boleh jadi. Nah, sama-sama budak-budak mula kan. Gi sejik orang tua duk sembahyang tu sujud. Tengok duk gai tu zelok gitu budak-budak. Tak budak-budak. Nah, kata gua ana muka perangai. Perangai tu dulu. Budak suka sebab teringat lagi sama budak-budak. Muka orang nakal kan mula pas lagi orang tua mengamuk natang budak lagi cokot pas suka kiki besar batu ya duduk pekat mengopak kat belakang pula zaman kita tu tak apa muka budak budak biadab budak kurang ajar ke apa ni Sayyidina Ali ni sepupu Nabi menantu Nabi tak nak kata dia kita kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok jahatnya puak-puak batiniyah ni. Tak ada lagu tu tak ada. Jadi dia kata, kita tengok tak ada kemaluan. Bermakna Muhammad tu Allah. Allah tu Muhammad. Lepas tu, ketika menjelma jadi manusia dipanggil Muhammad. Ketika gaib dipanggil Allah. Tengok. Tu. Pas kita ni pula. Kita ni. Ni. Jasad ni Muhammad. Ruhnya Allah. Siap. Maka jadilah Muhammad Zohir, Muhammad Batin. Itu bagai karut belaka tu, bagai sesak menyesat belaka. Akibat daripada salah memahami bagaimana pahaman ulama dulu memegang dengan awal makhluk cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan sejahtera. Tengok. Jadi maqam mahmudah tu apa? Iaitu syafa'atul uzma. Itu maklum dah dah. Jangan diikut cara hak faham hak salah tu lah. Ada hak faham kata maqam yang terpuji itu artinya Tuhan menduduki Nabi kita Muhammad di atas arah di samping Allah macam orang duduk bersanding gitu. Tu semua tu bagai sesak belaka lah tu. Sehingga bunyi kerik. Lepas tu kita tafsir pula. Nak uji munasabah dengan akal. Mana dah ayat tu Imam? Apa? Wa yahmilul arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ingat tu. Wa yahmilul arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Maka yang memikul kena arsy Allah pada ketika hari kiamat tu 8 malaikat. Jadi Allah ni hamalatul arsy pasal Tuhan saja duduk atas tu. Pok ia duduk pergi Tuhan duduk atas arasy kan? Duduk selo atas arasy. Jadi lah ni 4 malaikat duduk 3. Nanti kiamat berlaku jadi berapa? Pasal berat sikit. Nabi Muhammad pun duduk ratik atas arasy tu. Bolehnya telah pok ni. Ya juga ya ni. Tu Jadi kalau kita tu akal cerah sikit kita fikir tengok. Tak okey jadi lapar tu sebab Nabi Muhammad duduk. Sama berat apa Tuhan dengan Muhammad? Cuba fikir dengan akal hak bodoh-bodoh dulu, tak sedut cerdik mana pun tak apa. Tu. Jadi dia kata apa jadi lapar tu? Pasal itulah maqam yang terpuji. Artinya Tuhan menduduki Nabi Muhammad di sampingnya di atas arah. Maka beratlah arah tu hingga kena tambah lagi 4 malaikat lagi gipiko. Jadi sebelum ni 4 tambah 4 jadi 8. Jadi sebelum ni 4 Tuhan saja duduk. Lah ni tambah lagi 4 sebab Nabi Muhammad duduk. Sama saiz ke gimana? Sama kilogram ke gimana? Ini nak ayat kata akidah karut. Tapi kalau tak ada orang akal duk mikir dia pakai telai gitu. Jangan banyak tanya dia ayat. Kita pergi berapa arah tu jadi 8 malaikat duk pikul hamalatul arsy.
pada hari kiamat. Kerana begitu sekali huru-haranya hari kiamat tu, siapa arah pun goceh. Gitu. Tak erok. Pak malaikat duk pikul tu tak erok. Kerana gerungnya pada hari kiamat. Hari yang gerung. Arah makhluk paling besar sekali pun gerung sampai bergegar. Bergegar arah. Maka tak sebi bergegar arah, maka tambah lagi pak malaikat kita supaya duduk senyap. Berapa? Arash pun gerung pada hari tersebut, hari kiamat, hari huru-hara. Kita je hok duk lene, goyang kaki, cucu rokok, minum kopi. Dek ni tak ada berasa pusing gapuk hari kiamat. Kayak gitu. Atau kita lah nak pergi hak mana? Pilih-pilih sendirilah. Sebab semua mengaku Islam belaka tu. Cuma Islam akhir zaman ni Islam muqayyad bi ahli sunnati wal jamaah. Kalau Islam semata-mata Islam, kalau pegang lagu tu jadi puak musyabbihah mujassimah, itu firqah dhalah, firqah yang sesat. Baik. Dan sejahtera. Minta orang panggil sejahtera. Allah Ta'ala turun di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni memang sejahtera. Bahkan Nabi Muhammad mensejahterakan orang lain daripada diri dia. Kayak gitu. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Uthman fil jannah. Bagaimana? Apa makna ni minta sejahtera ni? Hak tak sejahtera tu kita. Kata ulamanya ziyadatun ta'minillah. Minta tambah keamanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah benda hak Nabi kita tidak aman? Ada. Hak Nabi kita rusing? Ada. Iaitu kalau ada salah seorang di kalangan kita umat dia yang dihombai oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka, maka Nabi kita tegak berongga pergi sujud di bawah Arsyir Rahman, puji Allah Ta'ala pula dengan pujian yang tak pernah dipuji oleh mana-mana makhluk dan berbeza dengan pujian yang sebelum. Sebab Nabi Muhammad seorang aja hak boleh pergi sujud di bawah Arsyir Rahman. Nabi-nabi lain semua tak berani, akak muka tak berani, nafsi izhabu ila ghairi, kayak gitu. Masing-masing dah hari ni tak berani ku. Nabi Muhammad seorang aja sujud minta Tuhan berkenan. Sujud pula minta Tuhan berkenan. Nabi kita tu dah. Artinya kita minta selawat salam turun ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebenarnya faedahnya kembali kepada kita. Tu gitu. Kerana makna rahmat dengan makna minta Allah Ta'ala beri Nabi kita tu maqam yang terpuji, iaitu syafa'atul uzma, dan syafaatkan kita, dan sejahtera ke atas Nabi kita tu minta Allah Ta'ala tambah keamanan dalam diri Nabi kita, yakni dengan makna Allah tidak menghumbai ke kita ke dalam api neraka, maka faedah kedua-dua tu kembali kepada kita. Maka sebab tu jangan berat lidah kita selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak esok hari Jumaat. Hamba tak biasa Jumaat di masjid ni. Nanya tu email. Tu email belum khutbah nak naik. Khutbah tu ada tak bila pergi tukar khutbah. Tak ada sini, ada. Ada baca innallaha wa ma'ana. Masjid ni ada masjid tak ada. Masjid ada tu bila pergi dulu tukar khutbah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pakasnya habis buat kita tak ada selawat Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu sallam alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada. Ada nguak, waduh masuk waktu tidur ya. Allah bangsatnya, benuknya, kurang ajarnya. Padahal tu bila tu bukan duk cerita hak dia, cerita hak Tuhan tu. Tak ada dalam Quran ni Tuhan suruh dia cerita dia buat dengan malaikat itu, tak ada malaikat selawat salam atas Nabi. Kayak gitu. Tu bila tu duk royak hak Tuhan. Innallaha, sesungguhnya Allah. Siapa Allah tu? Ia mutakallim tu dah. Hak berfirman tu dah nak Allah. Tak ada pakai isim dhamir, pakai isim zahir tu.
Nah, sesungguhnya Allah. Siapa Allah? Aku lah. Dan para malaikatnya. Nya tu siapa? Allah. Aku siapa Allah? Aku hak bercakap ni. Senantiasa sokmo-sokmo selawat atas Nabi. Patut sampai situ pun kita Allahumma salli wa sallim alaih, sallallahu wasallam alaih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Patut itu. Tapi dah ngatuk dekat sini. Masuk atu tidur ya. Tu khatik nak ketubah ni. Nah. Tu. Lagi pula khutbah yang kedua. Khutbah kedua ni ya kan? Ya. Khatik kata innallaha ta'ala amarana bi amrina azim. Amarana bis salati wat taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Patut ramai-ramai pakai selawat. Kasnya tuk khatik sore selawat. Patut Allahumma ighfir lil muslimin bawa amin, bawa khabar. Doa untuk diri bawa khabar. Nah, untuk selawat ke Nabi senyap, pakai senyap. Sebab tu khatib kena jaga jarak Nah, belum nak selawat tu, makmum hak tidur-tidur tu. Mai pakat selawat. Innallaha ta'ala amarana bi amrin azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruhlah ia akan kita dengan perintah pekerjaan yang besar. Amarana bis salati wat taslim. Tuhan perintahkan kita dengan selawat dan sejahtera ala nabiyil karim, di atas nabinya yang mulia. Faqala Allah Ta'ala. Nah, lepas tu pakat selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Nah. Nubah dah buat kita ni. Dah lama je jadi budak sampai ketua dah duduk hari Jumaat. Tok ke dok peh gapo sekarang lagi tu khatib duk besar depan. Tu ni. Kesenyap berapa bibi mulut. Jangan al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang kedekut kupik hangit ni Nabi ayat ialah orang yang dengar orang sebut nama aku di sisinya tapi tak selawat dia ke atas aku. Nah, bahkan kata mereka hurima anfin, rebah bersembai muka manusia daripada mahsyar akhirat kelak jalan dengan muka. Man zukirta indahu falam yusalli alaika, mereka yang disebut nama engkau hai Nabi Muhammad di sisinya tapi tak selawat ke atas engkau. Nabi berkata amin, setuju, biarnya rebah sembah sungguh akhirat kelak. Gitu. Itu dah. Bahkan itulah amalan kita orang ahli sunnah wal jamaah. Kata Al-Hafiz Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab Qaulul Badi' fi Fadailis Salati 'alal Habib Syafi', hal keadaan menakalkan perkataan Imam Ja'far As-Shadiq. Katanya dia alamatu ahli sunnati wal jamaati kasratus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang menunjukkan di atas ahli sunnah wal jamaah tu ialah banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita murih orang selawat ke pelik ni. Tu. Habis. Minta turun rahmat dan sejahtera tadi tu ala tarjumani ataupun turjuman boleh baca, tarjuman boleh baca, boleh baca dua. Boleh baca dengan fathah kan tak atau dhammah kan tak, boleh baca dua. Nah. Boleh baca orang panggil tarjuman boleh fathah atau dhammah ke dia turjumani pun boleh. Di atas minta turun kedua-duanya dan tetap kedua-duanya atas juru bahasa. Juru bahasa mana jum beroyak, jum memberita, jum mengkhabar, itu juru bahasa. Jum beroyak, jum wirti bahasa. Gitu. Juru bahasa mana? Jum wirti bahasa. Bahasa berapa? Uluhiyatihi, ketuhanannya Allah.
Sabik kalau Nabi Muhammad tak diutuh, maka kita ni free hidup, tak ada kena taklif pun. Nah, sebab tu ma'rifatullah tu wajib itu bi syar'i, dengan hukum syarak, dengan sebab syarak utuh Nabi. Nah, sebagaimana firman Allah Taala, wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'atha rasula atau kama qala Allah fil Qur'anil Karim. Tidak kami azabkan mereka itu nasia sehingga kami utuhkan mereka itu rasul. Kalau Allah tak utuh rasul, bermakna tak ada wajib apa kita kena Allah Ta'ala. Kerana kita tak mungkin boleh kena Allah Ta'ala tu dengan semata-mata akal kita. Kita tak mungkin boleh kenal orang panggil ketuhanannya Allah dengan semata-mata akal kita. Mereka apabila Tuhan utus, jom wirti bahasa ketuhanan Tuhan tu, baru wajib atas kita. Ni pendapat Asy'ariyah, pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah. Maknanya wajib ma'rifatullah tu ialah wajib syar'an, bukan wajib. Ini ada pengumuman sikit ni. Kereta nombor pelik WJN 84 nenek lapu terbuka, lapu pasal tu. Tu takut jadi kong bateri lah kereta tu, minta tolong pergi mapuh dah lapu tu. Kereta siapa tahu, WJN. Ya. Muncul ada orang prihatin ni. Allahu akbar. Macam mana belorak ke? Hamba pun gitu juga dah keadaannya. Dengan pintu-pintu kereta tak tutup pun. Baik. Jadi kalau orang panggil Tuhan tak utuh rasul, tak utuh nabi, maka tak ada wajib apa kita kenal Tuhan. Jadi orang panggil ahlul fatrah. Dia panggil ahlul fatrah. Mana orang yang hidupnya free, bila mati syurga. Tapi syurga yang dimasukinya bukan syurga darajat, dia panggil syurga rahmat. Itu dah, bukan syurga darajat, tapi syurga rahmat. Seumpama ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutuh tu, ibunda dan ayahandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abdullah, Sayyidatuna Aminah sudah pun wafat, sudah pun meninggal dunia. Maka sempat je dengan bi'tsahnya Nabi Muhammad, tak sempat. Maka dipanggil ahlul fatrah, gitu. Bila ahlul fatrah, najuna, lepas, berjaya mereka lepas daripada api neraka. Mana? Masuk syurga rahmat. Gitu dah. Masuk syurga rahmat, bukan syurga darajat dah. Lepas tu, hak dia mondok kata ibu bapa Nabi dalam neraka tu, tu tak tahulah. Tu ia pahal hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inna abi wa abaka finnar. Kalau kitanya faham inna abi wa abaka finnar ni, sesungguhnya bapakku dan bapak engkau tu sama-sama dalam api neraka. Bapak yang dikehendaki situ bapak saudara. Kayak gitu. Kerana orang Arab ni apabila bapak saudara dia panggil bapak, sebab rapaknya orang panggil hubungnya kekerabatan, gitu. Tu Pak Long, Pak Long pun pak kita juga, Pak Long, Pak Ngoh pun pak kita juga, pak saudara kita belaka, pak kita belaka, gitu. Nggo rapak, tak sudah pergilah hak pelik-pelik tu, hak serabut perut, dan yang menunjuk atah pada kata juru bahasa, atah pada kata juru bahasa, tu. Ataupun atah pada kata uluhiyah ala tarjumani uluhiyatihi wa tarjumani dalili wahdaniyatih. Boleh kena belaka tu. Hak moleknya kita wa atah pada kata tarjumani uluhiyatihi. Gitu. Jadi minta Allah Ta'ala turun dan tetapkan rahmat dan sejahtera tu atas jom beriti bahasa ketuhanannya Allah, dan jom menunjuk, yang menunjuk kepada keesaannya, keesaan Allah. Ini dia panggil atfut tafsir pun boleh, ataupun boleh juga dikatakan atful khasi alal ami, dia panggil atafkan yang khusus di atas yang umum. Ketuhanan itu umum.
Satu daripada sifat ketuhanan ialah wahdaniyah. Kayak gitu. Tu wujubul wujud, sifat ketuhanan. Bukan wujud saja dah, wujubul wujud. Kalau ada, kita pun ada. Kayak gitu. Tuhan ni bukan bersifat dengan ada saja, mesti ada. Gitu. Wujubul wujud, ataupun dia panggil wajibal wujud. Wujubul wujud maknanya mesti ada. Kalau kita ni wujud juga, tapi kita mungkinul wujud. Terima ada, terima tak ada, tapi ada, dia mengadakan. Tu lagu tu dah. Jadi kita tu maujud memang isi maf'ul sungguh. Kita diadakan oleh Allah. Tapi kalau Allahu maujudun, itu bukan dengan makna Allah yang diada-adakan, tapi Allah yang ada. Dia panggil ismul fa'il ala sirat ismil maf'uli, dia panggil. Isi fa'il di atas sirah isi maf'ul. Mana Allahu maujudun, Allah yang ada, gitu ya. Bukan Allah yang diada-adakan, bukan. Atau boleh kata-kata Allahu maujudun ai Allahu wujida wujuduhu. Allah itu ialah yang didapatkan akan adanya. Gitu. Pas adanya lagu mana? Mesti. Bukan harus dah. For kita harus. Harus ada, harus tiada. Dulunya tiada, sekarang ni ada. Lagi akan pula tak ada pelik gapo. Kayak gitu. Kau ada rasa pelik bila orang kata dia mau tahu dak Pak Mat meninggal dah, tak ada dah Pak Mat. Yo ko innal kayak gitu. Ini tak ada. Yo ko. Tak terima nak kata tak ada. Pak Mat mesti kena ada. Siapa bila-bila je kena ada gitu. Tak ada lah gitu. Tak tu ni. Ada orang akan sihat tak ada lah gitu. Pasti apabila kata Pak Mat tak ada, dah maring baru duk kedai kopi dengan dia. Bila dia tak ada? Semalam balik sesok napas ke mana tak tahulah. Bini yang telefon kata tak ada dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak gitu. Terima dah nak kata tak ada. Terima. Maka ada kita tu harus ada, harus tiada. Orang panggil ada kita tu mungkinul wujud. Ada Allah wujubul wujud, wajibal wujud. Beza tak? Beza. Ya jadi lama mengaji ilmu sifat 20 tu sebab nak reti makna. Sebab lafaz-lafaz tadi tu kita tu bersekutu. Orang panggil mustarak lafzi. Mustarak pada lafaz. Kita guna lafaz tu diistiqmal pada Allah pun kita guna. Pada kita pun kita guna. Allah ada, kita ada. Kayak gitu. Allah sedia. Dia mau beli kereta bila? Kereta sedia dah ni. Rumah baru ke Pak Mat? Dah rumah sedia. Sedia juga. Mana sedia pak dengan anak, sedia bapak pada anak tu akan nama dia bapak kalau anak dia dulu tubik. Kayak gitu. Kayak guna tak perkataan sedia tu? Guna. Masuk syurga orang mukmin khalidina fiha abada, kekal selama-lama. Tuhan pun kekal katik. Sudah. Jadi orang panggil lafaz tu kita tu mustarak pada istiqmal. Mana bersekutu, berkongsi pada penggunaan. Hak tu jadi lama tu. Kalau kira mengaji sifat 20 ni meta Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak dalilnya alam ni. Tuhan mesti sedia. Baharu Tuhan tentu tidak dalilnya alam ni. Tuhan mesti kekal. Binasa Tuhan tentu tidak dalilnya alam ni. Tuhan mesti tak serupa akan yang baharu. Serupa Tuhan akan yang baharu tentu tidak dalilnya alam ni. Tuhan mesti bersangat-sangat tak esa, tunggal pada zat, pada segala sifat, pada segala perbuatannya. Bila ia pada zat, pada segala sifat, pada segala perbuatan tentu tidak dalilnya alam ni. Tuhan mesti ada cara-cara zat, tentu tidak dia sifat yang menopang di zat, apalagi kalau jirim atau arak. Dalilnya alam ni tentu sungguh mesti ada di zat dia sifat berkuasa, lemah dia tentu tidak dalilnya alam mata berapa minit itu. Ya jadi lama tu sebab kita duk bahas makna-makna. Apa kena bahas hati makna tu Ustaz? Pasal makna dia tu hak kita nak pegang. Kerana ghayatul ma'rifah, sehabis-habis tinggi makrifat tu ialah at-tamyiz bainal qadimi wal hadithi. Boleh reti beza antara yang qadim dengan yang baharu. Jadi lagi kita sebut Tuhan ada, kita ada, pak reti beza. Ada Tuhan makna rena, ada kita makna kenal tu.
Lapar perut gini nak sedia dah tu. Oh nak sedia. Tuhan pun sedia. Tapi reti beza sedia Tuhan dengan sedia nasi lah puyuk tadi tak serupa. Kenal tu. Makrifat dia panggil tu. Kalau tak reti, orang panggil tak makrifat. Itulah gitu dah. Tu. Kalau gitu hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan tu banyak. Hak kita duk ngaji nantinya 20 di atas qaul yang masyhur. Atau 13 di atas qaul rajih, atau tambah lagi lah kalau nak tambah lagi sifat idrak, sifat takwin dan sebagainya, kaunuhu mukawinan, kaunuhu mudrikan. Nah, hak tu orang panggil ala sabilit tafsili, atas jalan terperinci. Nah, secara ijma hanya Tuhan saja hak tahu batasnya banyak mana. Nah, kita tak boleh la tanhasiru, kita tak boleh nak buat batas, tak boleh nak sangkat, tak boleh nak batas. Pasal ilmu kita tu tidak seberapa kayak gitu. Bagaimana kita nak meliputi ilmu kita dengan sifat-sifat yang ada di zat Allah Taala? Kita tak tahu. Hanya wajib kita beriman secara borongnya, panggil ala sabilil ijmali, atas secara umumnya di zatnya Tuhan tu pasti ada banyak segala sifat-sifat kesempurnaan yang melayak ke zatnya disembah. Tentu tidak, lagi tak ada segala sifat-sifat yang menunjuk ke zatnya kurang dan tak layak disembah. Berapa banyak tak adanya sifat-sifat yang kurang di zat Allah Ta'ala mahu tahu. Berapakah banyak sifat-sifat kesempurnaan yang ada di zat Allah saja mengetahui. Dalilnya makhluk ni baharu, makhluk ni wujud, makhluk ni sekalian makhluk ni, betul? Tu ijma dipanggil. Iman secara ijma. Kemudian secara tafsir itu wajib. Fardu ain pula. Reti di mana tu? Reti dalam Quran kata ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi anzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Hei orang-orang yang telah beriman, mereka itu berimanlah oleh kalian dengan Allah, dengan Rasul. Dah beriman, dah suruh beriman pula. Nah, gua nak kira tu. Ini dia panggil laisa min babit tahsilil hasili walakin min babit takmilil kamili. Bukan daripada bab Tuhan suruh buat benda hak sudah dah, hak hasil dah, bukan tu kerja bodoh. Bukan apa hak Tuhan suruh orang hak mukmin ni beriman lagi, artinya min babit takmilil kamil, nak melengkapi benda hak lengkap. Nah, jadi orang yang sudah tasdik wal iz'an fil qabul, fil qalbi, at-tasdik dengan makna al-iz'an wal qabul fil qalbi, sudah terima, setuju dalam hati dia dengan Nabi, dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi, itu sudah mukmin dah. Tapi kalau dia tak mengaji, gapo yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kefahaman yang sahih tentang apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu dibimbangi takut jatuh di dalam bahaya. Sebab tu ulama tauhid ni sangat cemburu, tidak memberi kelepasan kepada kita memahami akidah ala dilalatil iltizamiyah. Tak boleh. Atas jalan reti dengan secara automatik tu tak boleh. Mesti di atas jalan satu persatu. Macam kalau kita mengaji Tuhan tu wujubul wujud, mesti ada. Tak terima nak kata tak ada, tak terima tak ada yang lagi akan, tak terima tak ada yang dahulu, tak terima tak ada yang sekarang, tak terima adanya Tuhan tu bertepuh dengan tak ada tu tak terima. Faham dah tu sifat kidam dan bakok tu, faham tak? Tapi ulama pergi ulang balik kidam bakok bahah pula sosok. Sebab li'anna khatara fi fanni hadzal ilmi azimun, kerana bahaya di dalam mata pelajaran ilmu tauhid ni sangat besar. Kalau tidak ahlul bid'ah wad dalalah kufur, ahlul kufri wal iyadu billahi min zalik. Kalau tidak jadi ahlul bid'ah wad dalalah, jadi puak kafir, na'udzubillahi min zalik. Bunyi azan dulu ya, azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi sebab itu dia kata minta turun rahmat dan sejahtera ke atas juru bahasa ketuhanan, itu dia panggil umum, dan yang menunjuk kepada keesaan Allah, ini dia panggil khas. Satu daripada sifat ketuhanannya ialah Tuhan itu bersangatan tunggal. Wahdaniyah, bersangat-sangatan tunggal. Jadi sebab tu salah satu daripada nama ilmu ni juga dipanggil ilmu tauhid. Apa tu? Sebab diambil daripada satu daripada perbahasan, satu juzuk daripada perbahasan ilmu ni, iaitu tentang wahdaniyah Allah Ta'ala. Dan sifat wahdaniyah ni sangat-sangat penting dan sangat-sangat panjang perbahasan sifatnya dan dalilnya pun panjang. Iaitu burhanut tawarud dan burhanut tamanu'. Yang ni kalau kita kata Tuhan tu berbila, paling kurang dua, terkadangnya dia bersepakat dan terkadangnya dia berkelahi. Itu keluar orang panggil tiap-tiap daripada dua burhan tadi itu tiga rupa surah masalah
dan semua menatijahkan alam ni tidak boleh wujud walau sebesar zarah. Itu nantilah dalam perbahasa sifat wahdaniyah. Bila tak tahulah. Nah. Tu. Mak gua nak kita pilih ni kita faridah tu kak. Seriuslah. Jadi orang panggil apa? Mimbabit tasmiyatil kulli bil juz'i. Gitu. Daripada bab mempernamalkan sekalian fan ilmu, sekalian mata pelajaran ilmu ni dengan juzuk perbahasannya. Gitu. Jadi perbahasan ilmu ni bukan wahdaniyah saja. Wujubul wujud. Atau boleh panggil wujuduz zati, qidamuz zati, baqa'uz zati, mukhalafatu ta'ala lil hawadith dan sebagainya itu semua tu hukum sifat ketuhanan dah. Hukum sifat ketuhanan. Hak kita wajib kena reti tu hukum sifat ketuhanan. Bukan hakikat sifat Tuhan. Jangan silap faham tu. Sebab banyak lagi orang duk faham kita ngaji ni sifat Tuhan ni, hakikat sifat Tuhan. Abahmu. Pergi ajarmu kenal hakikat sifat Tuhan. Kita ni tak akan boleh kenal hakikat zat Allah, hakikat sifat Allah. Itu ditegah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah menakuti atas kita ni akan dirinya, yakni zat dan segala sifat-sifatnya. Kita tak boleh kenal hakikat zat, hakikat sifat. Tu kata ma'rifatullah, kenal Allah. Itu maknanya ma'rifatu ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyati. Mengenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Bukan mengenal hakikat zatnya Allah, hakikat sifat-sifat Allah. Hakikat sifat Allah mana kita tahu? Kunhi zatnya Allah. Hakikat zat sifat-sifat Allah kita tahu. Gapo dia hakikat kudrat Allah? Pak bila tak erti. Hak kita mengaji tu bukan hakikat kudrat Allah. Hukum apa kita ni iktikadnya Allah bersifat dengan kudrat. Kudrat tu apa arti? Kalau sifat berkuasa. Kalau samaratus sifat kuasa. Kalau ta'alluqu sifat berkuasa. Gitu. Tu nantilah masuk sifat kudrat bila tahu tu sifat ma'ani. Apa kita nak hukum ni? Mesti ada di zat Allah sifat kudrat, sifat berkuasa, mesti. Mesti itu dipanggil hukum wujub. Adamu qabulul intifa. Adam tidak qabul terima, intifa'at ternafi. Mana tak terima tidak, artinya sungguh. Tu mana wujud, sungguh, mesti di zat Allah sifat berkuasa. Gitu. Sungguh di zat Allah ada sifat berkuasa. Bukan apa hakikat berkuasa Allah tak ada siapa dia reti, tak ada ngaji gitu. Hakikat gapo zat Allah tak reti. 10 kali kiamat tak reti lagi. Jadi kalau Tuhan bagi reti sekalipun, mana ru'yatullah. Itu apa ada dalam perbahasan ilmu ni juga. Nampak zat Allah dia panggil. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Hendak yakin saudara bahawasanya kita nanti akhirat kelak kalau Allah Taala nak bagi nampak zatnya nampak. Melihat zat Allah tu dengan makna nampak. Orang panggil sebut tengok, tapi nak makna nampak. Min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Sebut tengok, sebut lihat, tapi nak makna nampak. Macam orang kata, mari mak pergi makan, kenyang dah. Ada. Ajak dengan sebab, tapi jawab dengan musabbab. Saya ajak awak pergi makan, bukan suruh kenyang. Berat orang tu, tak reti bahasa panggil. Dah kalau kenyang kat tak si makan lah, tu lah sebenar makna kalau kita reti kat. Gitu. Dia panggil sabab musabbab. Kayak gitu. Tengok, lihat itu sebab bagi nampak. Nampak tu musabbab bagi tengok. Maka sebab dan musabbab ni semua kurniaan Allah. Allah bagi lihat, Allah bagi nampak. Allah bagi lihat, Allah bagi tak nampak. Sebab tu kita lihat tapi tak nampak. Masuk lubang berdegung. Bawa kereta lihat, tengok
Tengok dia kata tapi tak nampak. Kayak gitu. Tengok nampak sama tak? Lain. Kenyai makan sama tak? Lain. Nah, makan tu sebab, kenyai tu musabab. Nah, Allah bagi kita makan, Allah bagi kita kenyai. Allah belaka dua-dua tu. Bukan kita makan tu makan wi kenyai bukan. Kafir sampai etikok itu. Kekal dengan akal sampai etikok itu. Itu Allah bagi kita makan, Allah bagi kita kenyai. Boleh dak Allah nak bagi kita makan tapi dia tak bagi kita kenyai? Boleh. Nah, makan sokong tena nu berah. Nah. Tu ribu kambing yang telan ke dia. Tapi tak kenyai-kenyai. Boleh? Boleh. Harus pada akal. Tu kena ngaji pula hukum akal, hukum adat. Mana boleh ustaz nak makan sokong tena logik ke sikit. Itu ia jahil hukum adat, tak erti hukum akal dengan hukum adat. Kira-kira tengok tu. Nah, tak boleh beza hukum akal dengan hukum adat tu jangan boleh jatuh kupur. Bila ingkar mukjizat, terkala boleh jatuh pasik. Bila ingkar karamat. Berat saja ni ilmu ni mai kapi pasik dua tu. Dia tak supaya macam ilmu bekah. Kata ni, soh bata. Ni ilmu ni mai wah kapi pasik, kapi pasik. Ni hak kita bimbang tu. Nah, buat main-main ngaji ilmu akidah. Nah. Aduh. Baik, kita berhenti sedulu lewat dak orang ni weh. Sapo turjumanil uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi. Sayyidina, baru nak masuk sebut nama penghulu kami. Tak sebut lagi nama tu, baru sebut pakak dia je baru. Penghulu kami, penghulu kita. Siapa penghulu kita tu? Badal Muhammadinil mab'uthi bibahiril mu'jizat. Tu panjang pula tu. Nak bahas Sayyidina, nak bahas Nabi Muhammad ni. Apa nak kena bahas juga. Sebab orang dua lebih kurang dengan Nabi Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad ni supaya Muhammad manusia biasa je. Sedap cakap. Orang ni tak kenal tu, tak kenal Nabi Muhammad. Bila orang tu cakap lebih kurang dengan hak Nabi Muhammad, bermakna dia kurang kenal. Bila kurang kenal, kurang cinta. Kenapa? Karena qalilul ma'rifah tadullu ala qalilil mahabbah. Ziyadatul ma'rifah tadullu ala ziyadatil mahabbah. Sedikit kenal mana menunjuk di atas sedikit cinta. Banyak kenal menunjuk di atas banyak cinta. Gitu. Bermakna orang tak mengaji ilmu dalailun nubuwah, ilmu khasaisun nabawiyah, ilmu syama'ilur rasul, syama'ilul muhammadi. Tak mengaji kecil lebih kurang dari Muhammad. Muhammad tu supaya manusia biasa juga. Masa beranak mula supaya Muhammad di mana-mana kampung pun ada Muhammad belaka. Jangan cakap lagu tu. Lebih kurang cakap dengan hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan. Tu kan mukjizat tu gapo. Tu. Nak kena bahas lagu tu. Paling kurang pun tak sampai sifat 20 pun di khutbah tu pun kita boleh reti dah sikit-sikit ulai-ulai hak kita duk mengaji dah. Kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita sambung nanti Sayyidina Muhammadinil mab'uthi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ni hamba tak tahulah bila nak khatam kalau mengaji gini tak. Sebulan sekali. Hak hamba mula-mula balik Mesir baca kitab Faridah ni di Surau Al-Hakim Sumbang Bestari. Itu seminggu sekali. Sekarang ni baru nak masuk apa nama tu? Gapada dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teruji ingatannya. Ni apa nama ni? Baru nak masuk nuh belakang tu. Baru nak masuk cara baru lepas cara kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur. Tak khatam lagi. Seminggu sekali, sebulan 4 kali, dah seminggu sekali. Lepas masuk pemusnah ummah tu jadi sebulan 2 kali dia tu. Kau selu dah tu ni. Kau selu. Tu pun tak khatam lagi. Ni tak tahu sebulan sekali ni kita ngaji biarlah tak khatam pun mudah-mudahan kita dapat ulang balik ilmu kita pun cukup dah. Mudah-mudahan biar ngaji tak khatam pun tak apalah. Mudah-mudahan kita dapat ulang balik dah. Sebab ambo bimbing masjid-masjid ni gini. Tukar EJK, tukar pula. Dia pun jajan rumah. Ni hak sakit ya. Kalau surah-surah tu tahan sikit. Surah-surah dia tak berapa nak berebut jadi apa? EJK mengeduit tak berapa banyak.
Kalau masjid ni kat berebut lah demo, kalau ada mesyuarat agung ke apa ni. Kalau tukar pula jadual tak tahulah nah. Macam masjid Bandar Baru Sungai Buloh gitu, tukar. Lepas tu nak boleh kau panggil pula kita kat ulama molek nah. Habis jadual dah jadinya. Tak apalah, semula kita sambung pula. Wallahu a'lam wa ilmu atam yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.